Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Cik perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Atika binti Razman. Saya berumur 28 tahun. Sekarang ni berkhidmat sebagai seorang pengurus di sebuah tadika swasta. Dah berapa lama Cik Atika sebagai pengurus? Sebagai seorang pengurus sudah 5 tahun. 10 tahun saya bekerja di tadika ni dan 5 tahun saya menjadi pengurus di cawangan ini. Macam mana dengan emosi Cik Atika sekarang? Sekarang ni agak berbelah bahagi. Kadang-kadang tu ada rasa gembira, kadang-kadang tu ada rasa tak puas hati, kadang-kadang tu ada rasa pelik. Pada waktu sekarang ni ke? Sekarang ni boleh katakan ya, sebab saya ada seorang staff yang saya tak tahu nak tafsirkan sikap dia tu seperti apa. Sebab sebelum ni beliau okey, tak pernah ada masalah disiplin, boleh katakan datang awal ke tempat kerja. Tapi sejak semenjak ni terlalu banyak masalah yang dia timbulkan sehingga menaikkan kemarahan staf-staf yang lain. Dan macam tak hormat saya pun ada juga kadang-kadang saya rasa. Boleh saya tahu skop kerja Cik Atika? Skop kerja sekarang, saya mengurus di sebuah tadika yang mempunyai pelajar seramai 200 orang. Saya mempunyai guru 24 orang di bawah saya. Dan skop kerja saya yang paling utama sudah semestinya menjaga hal ehwal pelajar-pelajar, staff dan orang yang kira berurusan dengan parents, klien, itu adalah saya lah. Jadi staff Cik Atika tu adalah seorang guru? Ya, betul, seorang guru dan guru. Berapa lama masalah ni dah berlanjutan? Saya rasa dalam 2-3 minggu ni lah saya rasa. Sebab saya diberitahu yang beliau seorang lelaki sebenarnya. Isteri beliau sedang mengandung anak pertama selepas beberapa tahun mereka tidak ada cahaya mata. Tapi saya faham benda tu. Bukannya saya tak faham. Ini adalah pengalaman pertama untuk beliau. Dan saya pun tidaklah memaksa dan terlalu strict dengan beliau. Saya cuma nakkan dia jujur dan punctual lah dengan setiap apa yang dia yang sepatutnya dia beri. Okey, jujur tu dari segi sebab apa yang dia lambat pergi buat kerja, kenapa yang dia terlalu banyak ambil MC, terlalu banyak ambil cuti. Kadang-kadang tu saya dah sampai sekolah baru saya tahu yang dia tak pergi kerja, dia tak inform apa-apa awal-awal. Dia memang tak ada apa-apalah yang dia inform. Dan benda ni boleh katakan dalam 2 minggu tu mesti akan jadi 1-2 kali. Dan kadang-kadang beritahu pada pihak pengurusan, check up isteri, hari ni ada check up isteri, last minute, terlalu last. Dan saya tahu benda tu bukanlah last minute pun doktor bagi. Sebab kita pun tahu kan ini kira perkara common di Malaysia. Kalau ada check up ke apa ke, mesti kita akan tahu awal, mesti kita akan dapat tarikh awal. Melainkan emergency dan sampai hospital perlu call untuk tukar tarikh. Tapi benda tu bukannya akan jadi setiap masa. Tapi saya tak faham kenapa dia punya situasi ni sangat-sangat menguji kesabaran saya lah, boleh saya katakan. Apa tindakan yang Cik Atika dah buat dekat atas
staff Cik Atika? Sekarang ni saya masih lagi berdiam diri sebenarnya. Saya stuck. Saya tak tahu nak buat apa. Saya rasa saya nak bagi peluang, tapi saya juga nakkan dia jujur dan jumpa saya terus. Saya boleh untuk tolerate dengan orang-orang macam ni, tapi saya tak boleh tolerate bila dia ibarat menipu lah saya. Menipu saya, tak mengendahkan saya, sedangkan saya di situ sebagai seorang pengurus dan berkenaan cuti ke apa ke, sepatutnya beliau datang jumpa dengan saya. Tapi tidak terjadi. Bukannya saya duduk dekat Afrika ke apa, saya dekat situ je. Di tempat yang sama dia bekerja. Kenapa susah sangat untuk dia inform saya awal? Apa yang berlaku bila Cik Atika berjumpa dengan staff tu? Beliau tahu macam mana nak lari daripada soalan. Dia tahu nak lari daripada pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi setiap kali kita adakan sesi, mesti dia tahulah macam nak larikan diri lah macam tu. Adakah Cik Atika akan berjumpa dia setiap hari? Ya, saya akan berjumpa dia setiap hari. Jadi pandangan macam saya katakan, saya 24 orang staff dan tidak semualah saya akan duduk bersama-sama satu hari tu lama-lama. Kadang-kadang tu sekejap je saya jumpa, sebab saya pun sendiri ada saya punya kerja yang perlu saya settlekan. Jadi bukanlah setiap masa tu saya boleh duduk dan observe staff-staff saya. Tadi yang Cik Atika kata ada staff tersebut ada masalah dengan staff lain pula. Masalah tu adalah secara tidak langsung sebenarnya. Bila dia tak datang last minute macam ni, staff-staff lain yang kena cover kerja. Masalah-masalah macam ni lah yang sebenarnya membuatkan staff-staff lain jadi penat, jadi fed up, dan sudah semestinya akan bermusuhan, akan ada perasaan yang tak sedap antara satu sama lain. Staff lain ada refer dengan Cik Atika? Sebenarnya kebanyakan, hampir ke semua staff-staff dah mula bercakap pasal beliau. Okey, dah 2 minggu tu lama juga tu. Maksudnya dalam masa 2-3 minggu ni, setiap minggu ada yang dia syuting lah. Ada. Memang ada. Cik Atika try message personal dengan dia ke? Untuk message personal, saya pernah bercakap dengan beliau. Saya tak direct pada masalah beliau. Maksudnya saya pun tak direct pada masalah beliau yang suka cuti last minute ni. Saya tak pernah lagi direct. Saya cuma cakap apa-apa hal tolong inform saya awal. Jadi saya memang tak pernah duduk dan berbincang lagi pasal perkara ni dengan beliau secara depan-depan, secara one to one. Tak pernah lagi. Message cuma Cik Atika inform tu je lah. Ya, betul. Dan kalau saya inform benda-benda macam tu pun sebenarnya lebih pada random untuk semua orang. Staff tersebut ada datang, maksudnya reply message Cik Atika tu? Minta maaf, itu je lah yang dia boleh cakap. Adalah, tapi dia akan buat lagi lah. Okay. Jadi saya masih cakap lah, saya pun buntu apa saya nak buat. Untuk saya berhentikan orang macam ni, saya tahu beliau adalah seorang ketua keluarga. Kalau saya memang ada hak untuk berhentikan beliau. Tapi pada masa yang sama, saya tak nak tutup periuk nasib dia juga. Saya cuba nak bantu dia. Jadi disebabkan masalah dia ni sampai dah membawa efek pada diri saya sendiri. Saya dah rasa jadi macam bad mood. Kadang-kadang tu saya dah rasa tak seronok nak pergi kerja, nak hadap muka dia. Benda-benda ni lah yang memberi kesan pada saya sebenarnya. Cik Atika ada staff Cik Atika tu ada rakan yang rapat tak? Maksudnya yang boleh bercakap on behalf Cik Atika. Saya tak berapa pasti staff yang di dalam cawangan saya bekerja. Tapi saya tahu dia ada rapat dengan driver tadika saya ni. Mungkin Cik Atika boleh gunakan yang rapat tu untuk nasihatkan dia, tapi kalau driver tu tahu masalah ni lah. Sebab takut nanti dia kata Cik Atika bercerita tentang dia pula dekat orang lain kan. Mungkin Cik Atika boleh cari orang yang boleh cakapkan untuk dia. Lagi pula dia lelaki kan. Mungkin Cik Atika boleh cari
staff lelaki yang lain yang boleh tegur masalah dia. Lagi satu kita tengok progress dia macam mana. Kalau masih sama juga masalah yang sama, sebab Cik Atika tahu ke isterinya staff tu berapa bulan mengandung? Baru lagi, masih di awal lah, peringkat awal. Saya rasa kurang daripada 3 bulan. Oh, sebab kalau yang kita tahu, check up regular tu untuk awal-awal cuma sebulan sekali. Jadi mungkin dia ada masalah lain yang dia guna alasan isteri dia untuk tak hadir ke kerja tu. Mungkin itulah yang langkah pertama Cik Atika boleh buat, cuba gunakan staff lain untuk tanya dia apa masalah sebenar dia. Boleh, saya boleh cuba lakukan macam apa yang Puan cadangkan. Boleh macam Puan boleh bagi tarikh, maksudnya bila yang Puan Cik Atika boleh minta tolong orang lain untuk tanya masalah dia. Maksudnya nanti Cik Atika boleh update dengan saya atau kita boleh bincang dengan step seterusnya. InsyaAllah boleh. Saya akan cuba untuk buat apa yang macam Puan cadangkan. Dan saya pun harap benda ni boleh settle secepat mungkin lah. Sebab memang tak seronok untuk kerja dalam keadaan macam ni. Dan untuk saya menghadapi benda ni pun agak memberi tekanan juga pada kehidupan personal saya. Okay. Boleh? Mungkin dari segi Cik Atika punya perasaan tu, mungkin Cik Atika boleh lupakan staff tu sekejap. Maksudnya bila staff tu buat hal, Cik Atika boleh divert attention untuk kerja Cik Atika je. Maksudnya jangan terlalu fikirkan masalah ni lah, sampai terbawa-bawa ke rumah. InsyaAllah saya akan cuba. Okey Cik Atika, jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Apa-apa nanti update saya. Okey, boleh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.